mengenai 3.2 itu kuasa 3 dan punca kuasa 3 lah ya. It's like about the same macam kuasa 2 dan punca kuasa 2. Exactly, semua subtopik ni sama je pecahan dia. Pertama sekali kita akan tengok kuasa 3 sempurna. So untuk mengenali kuasa 3 sempurna sama je kan. Kalau tak faham, korang boleh buka. Okay, you can open to your kuasa 2 dan check macam mana nak fahamkan. So pertama sekali cikgu nak korang untuk memorize lah, hafal benda-benda ni. 1 kuasa 3 ataupun 1 cubed ataupun 1 to the power of 3. Okay, ini samalah dengan 1 kali 1 kali 1 ataupun jawapannya lah 1. Okay, continue lah. Dia akan bersambung 4, 5. Cikgu nak korang hafal benda ni sampai tak payah sampai 15 pun, kita hafal sampai 12 sahaja. Okey, 10, 11 dan 12. Very simple. So kalau dapat hafal benda ni, bila buat nanti sangat-sangat senang lah. Especially kalau dia kata tentukan sama ada benda ni adalah, nombor ini adalah kuasa 2 sempurna, perfect, bukan kuasa 2, kuasa 3. Okay, perfect cube. So senang lah. So kalau 1 kuasa 3, 1 cube jawapannya adalah 1. 2 cubed, okay, ataupun 2 kuasa 3 jawapannya adalah 8. Continue 27, 64, 125. Hafal je benda-benda ni. Okay, selaju cikgu tulis, selaju tu juga kamu sepatutnya kalau dah hafal tu dah boleh tulis lah. 7 to 9, 9, 1000. Senang je sebenarnya. Banyak-banyak kali kamu ulang tulis, kamu dah boleh hafal benda ni. Okay, good practice lah kalau kamu dah hafal ya. Kalau dah hafal tu sangat bagus. So terus kita tengok contoh 10, lengkapkan setiap yang berikut. Dia bagi 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Maka okay, thus what is the answer for this one? So jawapan dah ada kat atas. Kali ini dapat benda ni kan. So kalau cikgu letak macam ni pula, punca kuasa 3, cube root of 64. Kamu ambil je balik jawapan yang ada kat dalam, kamu isi balik. Apa yang diberi kamu isi balik. Dan last kali kamu simpan semua, kamu bagi kat cikgu hanya 1. Itu je jawapan terakhir. Okay, macam yang kamu baca tadi ni, kamu tulis, kamu hafal tadi ni, ini kuasa 3. Kalau cikgu letak dalam punca kuasa 3, okay, maksudnya apa kali apa kali apa dapat 1728 ni. Apa jawapan dia? Jawapannya adalah 12. Sini pun 12, sini pun 12. Last kali jawapan dia hanya 1 kali je 12 tu kamu bagi kat cikgu. 12 lain semua kamu simpan. Same thing lah. What is the answer for cube root? Punca kuasa 3 bagi 1331. Jawapannya hanya 11. Jangan bagi jawapan kuasa 3 ya. I don't want the kuasa 3. Just 11. Bila masa kamu nampak ada kuasa 3 ataupun punca kuasa 3, itu masih terikat dengan soalan. Itu bukan jawapan. So bila kamu menjawab, jangan letak kuasa 3 atau punca kuasa 3. Next question is yang ni. Okay, so ada 3 kali benda yang sama berulang, jawapannya adalah ini. So benda yang last kali cikgu tulis dan tulisnya sebagai punca kuasa 3. What is the answer? Dia tulis balik benda ni, negatif 0.5, negatif 0.5, negatif 0.5. Last kali kamu simpan semua, bagi kat cikgu hanya 1, negatif 0.5. Dah habis. Sama jugalah ya. Ini 3 kali tulis dapat benda ni. So ini pun tengok 3 kali tulis lah. Okay, kali ni kita tak tulis macam ni. Kita tak tulis 3 kali. Apa kita buat adalah kita terus letak cube ataupun kuasa 3 ke atas. Last kali 2 kamu simpan, bagi kat cikgu hanya 1, 1/6. Okay, ingat kuasa 3, punca kuasa 3 apa pun tak ada bila last kali kamu nak bagi jawapan kepada cikgu. Selesai yang itu. You can try this. Latih diri 3.2b, kamu boleh screenshot dan cubalah. Okey, ini tanpa menggunakan kalkulator ya. Senang sahaja. Kalau kamu dah hafal, ini sama dengan kali-kali-kali, dah dapat jawapan. Ini pula sama dengan ini kali ini kali ini. Tapi benda ni kita tak hafal pun. Macam mana nak buat tanpa menggunakan kalkulator? Senang je. Kamu dah hafal untuk 2 tadi, betul tak? So jawapan dia 8 kan? So kita tahu 0.2 kali 0.2. Kita buat dulu yang ini. Kita ada 2 kosong di depan. Kamu ada gerak 2 kali. Okey, nanti kamu darab semula.
Ada 3 kosong kat depan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadilah 0.008. Ataupun nak buat dengan cepat, kalau nak buat dengan cepat, kamu tahu 2 tu adalah 8 dah kan. Okay, so disebabkan benda ni ada 3 kosong dekat depan, 3 kosong sebab dia kuasa 3, 1, 2, 3, dan kamu letak 2 kuasa 3 adalah 8. So terus kamu gerak 3 titik, 1, 2, 3. Jawapannya adalah 0.008. Itu je. Okay, how about this? Ini maksudnya atas buat sekali, bawah buat sekali. Atas kamu tahu jawapannya adalah 27 kalau kuasa 3, bawah 125. So negatif ni kalau kuasa 3 kamu kena kekalkan di tempat jawapan. So atas 27 per dengan bawah 125, dah dapat jawapan. Alright, you have contoh 12. Ini pula dengan menggunakan kalkulator. Soalan dah ajar kamu macam nak tekan kalkulator. Contoh 18 kuasa 3, 18 cubed. Macam mana kamu dapat jawapan ni? Ambil tekan 18, lepas tu tekan ada x3 tu dalam kalkulator. Okey, dalam kalkulator ada x kuasa 3. Macam mana dapat x kuasa 3? Kamu kena tekan shift dulu. Lepas tu kamu tekan yang ini. Okey, so kamu tekanlah 18 tu kan, 18. Tapi kalkulator korang kena tekan 18 dulu, baru shift x kuasa 3. Lepas tu sama dengan, dapatlah jawapan 5832. Sama jugalah yang ini tekan sebiji macam tu. Dia letak bracket dulu, kamu letak bracket. Lepas tu ada negatif, kamu letak negatif. Lepas tu ada 4, tekan 4. Lepas tu ada dalam bentuk pecahan kan, ABC 1, ABC sekali lagi 2, tutup kurungan x3 sama dengan berapa. Dia akan bagilah jawapan sebiji macam tu. Okey, kalau dia bagi dalam bentuk point, kamu tekan balik ABC tu. Okey, ABC tu kamu boleh dapat jawapan dalam bentuk pecahan. Okey, dah habis yang itu. Ini pula dalam bentuk perpuluhan. Sama saja, tekan sebiji. Dia bagi kurungan, tekan kurungan dulu. Lepas tu tekan negatif, tekan 6.3, tekan tutup kurungan, tekan shift x kuasa 2 sama dengan. Habis, dapatlah jawapan seperti di atas. Okay, 3.2c, can give a try. We just continue to punca kuasa 3 ataupun cube root. Ini tanpa menggunakan kalkulator ya. Kalau tanpa menggunakan kalkulator, macam mana kamu nak buat? Kamu tahu ini sama dengan 4 kali 4 kali 4 kan. Jadi 2 kamu simpan, bagi cikgu 1 je jawapan, dah selesai. Tapi kalau soalan dia terlalu panjang, kamu boleh buat dalam bentuk macam cikgu pernah ajar, pemfaktoran perdana kan, prime factorization. 216 ni kamu boleh pecah kepada apa? 216 ni bahagi dengan berapa? Sorry dapat macam ni dapat macam mana kita boleh pecahkan yang itu, kita akan tengoklah Okey, selalunya kita ambil dari jawapan yang kita dah tahulah. Ini jawapan dia 1 kan, 8, and then 27, and so on. Jawapannya adalah 64 dan so on lah. So kita ambil apa? Nak bahagi dengan 1 tak boleh. So kita cuba bahagi dengan 8. 216 bahagi dengan 8. Okay, we divide by 8, kita dapat 27. So 8 dengan 27. Okay, terus kita ambil di kalangan jawapan, senang untuk kita. Faham tak? So ini kita masih boleh pecah. Pecahnya macam mana? Kita tahu jawapan dia adalah apa last sekali tu. Ini jawapannya apa? Macam ni kan, 2 kali 2 kali 2, terus je. Okey, ini pula 3 kali 3 kali 3. Okey, ini macam how to say Ini terus cikgu ambil dari sini. Tapi apa cara yang dia buat tu lain sikit. Sekejap So ini adalah kuasa 3, maka kita buka 3 bag. Kita buka 3 bag, kita masukkan 2, kita masukkan 2, kita masukkan 2, and then kita masukkan 3, dipisahkan oleh darab. Okey, dah selesai. 3 bag nampak serupa. Setiap bag berisi ataupun membawa nilai 6. Jadi jawapan bagi punca kuasa 2, punca kuasa 3 cube root of 216 is 6. Okey, kita kira satu nilai je dalam bag. Ketiga-tiga bag tu kan ada 3 nilai. Kita kira satu nilai. Di sini dia buat macam biasa, macam dulu kita buat. Bahagilah, bahagi dengan 2. Kamu boleh start dengan 2 dulu. Okey, lepas tu kamu bahagi, kamu bagi jawapan. Okey, 216 bahagi dengan 2 dapat 108.
Sorry dapat 108. Kemudian kamu pecah lagi, nak bahagi dengan 2 dapat 54. Kamu boleh pecah lagi, nak bahagi dengan 2 dapatlah 27. Ini dah tak boleh bagi dengan 2, nak bahagi dengan 3 dapat 9. Lepas tu 3 dengan 3. Last sekali. Okey, semua yang kamu dapat ni kita masukkan dalam beg seperti ini. Faham tak? Ini cara biasa yang korang buat dari awal kelas cikgu mengajar hari tu. Nah, ini pula khas untuk kuasa 2 atau kuasa 3. Kalau kuasa 2 kita selalunya ambil jawapan yang kuasa 2. Tapi kalau ini kurang difahami murid, kamu boleh buat macam biasalah. Okey. So kita dah selesai di situ. Senang je, kita tunjuk jalan kerja untuk punca kuasa 3 ni. Next, contoh 14, cari nilai tanpa menggunakan kalkulator. Kalau tanpa menggunakan kalkulator, senang, kamu kena pecahkan dia. Okey, contoh atas ada 8, bawah ada 125. So apakah jawapan untuk 8? Jawapan dia adalah 2. Kita tahu apa jawapan untuk 125 yang kita pernah hafal, 5. Dah selesai. Okey, macam ini pula 81 dan 192 tiada dalam senarai yang kita pernah hafal tu. Jadi apakah cara untuk buat soalan ni? Susahnya. Okey, tak ada apa yang susah. Apa yang kamu boleh buat, cikgu ajar cara yang mudah sekali. Kamu tulis balik yang punca kuasa 3 cube root dengan negatif tu. Lepas tu kamu ambil 81 dengan 192 tu, kamu tekan sebagai ABC. Berapa 192? 192. Dalam kalkulator cikgu dia akan tunjuk hanya desimal. Tapi kalau kamu punya kalkulator, dia tunjuk dalam bentuk perpuluhan. Apa yang kamu boleh buat lah, kamu tekan balik dalam ABC tu, dia akan bagi kamu dalam bentuk pecahan. That's right, pecahan. Okay, so kamu akan dapat 27 dengan 64. Kalau kamu tekan, sama-samalah kamu tekan dengan cikgu. Okay, jangan ikut kalkulator cikgu. Yang tu lain macam sikit. So yang ini daripada sini kita dah tahu. Kita pernah belajar 27 dan kita pernah belajar punca kuasa 3 untuk 64. Kalau kuasa 3 atau punca kuasa 3 negatif yang ada tu kita kekalkan. 27 kita tahu jawapannya adalah 3 dan bawah 64 kita tahu jawapannya adalah 4. So jawapannya adalah negatif 3/4 dan kita telah selesai menjawab soalan ini. Okey, last sekali dalam bentuk macam ni pula. Macam ni senang je. Apa yang kita nak buat, kita hanya darab dan tambah. Okey, 3 ke 8 dah 24, tambah dengan 3 27. So kita dapat 27, bawah 8 tu kekalkan. Okey, ini kita pisahkan, atas 1, bawah 1. Okey, lepas tu kita dah boleh buat lah. 27 jawapannya adalah berapa? 27 jawapannya adalah 3 dan 2 bawah. Okey, ini last sekali kita tukar balik lah. Okey, ke dalam bentuk nombor bercampur balik. Okey, sebab kalau kamu tinggalkan macam tu, macam tak wajar kan? Tak patut. Orang yang besar nilainya duduk di atas, tak cantik. So kita ambil 1/2. Selesai. Okey, dah habis pun bahagian ni. Next, ini dengan tanpa menggunakan kalkulator juga. Tanpa menggunakan kalkulator, macam nak buat? Kalau dia dalam bentuk perpuluhan, kita akan gerakkan ke arah mana ya? Ke arah tempat yang tak ada lagi perpuluhan. Kalau kita menuju ke kiri, dia lebih perpuluhan dia, betul tak? So kita ke arah kanan. So sekarang kita dah dapat 27 setelah kita gerak 3 tempat, betul tak? So 3 tempat yang kita gerak tu, kita letak 3 kosong tu kat bawah. Jangan lupa 1 kat depan. So dia adalah punca kuasa 3. Kita pun tambah punca kuasa 3 ataupun cube root kat depan. Ini kita tahu jawapannya adalah 3. Bawah pun kita tahu jawapannya adalah 10. Sangat penting untuk kamu hafal nilai-nilai, baru kamu boleh buat. Senang je cikgu tengok. Cikgu tengok je, oh ni 3 ni 1000 ni adalah 10. Macam tu. Kalau tak susah lah sikit ya. So 3/10 kamu masukkan balik 10 tu, ataupun kalau rasa susah tekan kalkulator. 3/10 bila kamu masukkan balik satu kali, kamu gerak sebahagian 1 kosong di bawah. So kamu dah ada dalam bentuk perpuluhan sekarang, itu sifar perpuluhan 3. Okey, ini pun sama je ya. Kita akan gerak ke arah tak ada lagi perpuluhan, iaitu kita dah sampai nampak 8. Punca 3 jangan lupa bawah kita gerak 3 titik, kita letak 3 kosong.
Okey, ini letak balik punca kuasa 3. So yang atas tu jawapannya adalah negatif 2. Betul tak? Kan negatif kekalkan kalau kuasa 3 atau punca kuasa 3. Okey. Yang lain tu kamu kena buatlah macam biasa. Bawah tu 10. So cikgu tak nak dalam bentuk pecahan. Cikgu masukkan balik kosong yang di bawah tu. So cikgu dapat negatif 0.2. Dah selesai. Okey, latih diri 3.2D kamu boleh cuba sendiri. Next, contoh 16. Kamu kena gunakan kalkulator dan beri jawapan dalam dua tempat perpuluhan. Okey. Bila macam nak tekan kalkulator, kamu ada punca 3 dekat situ. Kamu cuba tekan. Rasanya perlu tekan shift. Betul tak? Perlu tekan shift dan punca kuasa 2. Baru kamu tekan nombor kamu 24. Kamu tekan 24. Dan jawapan yang kamu akan terima sangat panjang. Di sini dia hanya memerlukan 2 tempat. So jawapan yang panjang-panjang tu 2.88449. Dia panjang ya. Tambah lagi 449 dan seterusnya. Kita nak hanya 2 tempat, maka kita berhenti dekat 2 dan tengok yang ketiga. Bila kita nak berhenti kat 2, kita kena tengok yang ketiga. Boleh tak orang ni, okey, dia kaya tak nak bagi RM1 dekat orang ni? Macam mana dia kaya ke tak kaya kita tahu ya. Kita akan tengok kalau nombor ini adalah bernilai 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9, maka dia adalah orang kaya dan dia boleh bagi orang terakhir ni. Orang terakhir ni di mana kita nak berhenti tu, dia boleh bagi 1. Kalau bagi 1, 8 ni dah jadi berapa sekarang? 9. Betul tak? Tetapi dalam kita punya ni sekarang, orang ni tak kaya pun. Dia 449 kan. Orang ni tak kaya pun. 4 ni bukan di kalangan 5, 6, 7, 8, 9. 4 ni adalah orang miskin. Jadi dia tak dapat beri RM1. Jadi kita potong je. Tiada guna dekat situ. Dah tak ada guna dah. Sebab dia hanya memerlukan 2 tempat. Jadi kita ambil hanya 2.88. Itu caranya. Okey. Samalah yang lain pun kamu hanya tekan kalkulator. Kalau dia ABC pecahan pun begitu juga. Tak payah cikgu ulas sebanyak-banyak di situ. 3.2E kamu boleh cuba. Soalan anggarkan contoh 17 dan satu lagi soalan penyelesaian masalah, beberapa soalan lagi. Cikgu akan jumpa kamu dalam video akan datang. Okey.